saya telah dipenjarakan dalam ISA kerana menyentuh isu-isu berkaitan dengan hak-hak Sabah, terutama sekali 20 perkara MA 63. Dan saya telah ditahan selama hampir 3 tahun dan bila saya keluar, saya tidak berhenti. Saya masih lagi memperjuangkan hak yang sama, maka saya telah dipanggil orang gila. Jangan kamu dengar ini orang gila, sebab dia sudah masuk dalam penjara, masih lagi degil, masih lagi membangkitkan isu-isu ini. Isu MA 63 ini adalah isu yang sudah menjadi agenda utama politik di Malaysia. Dan MA 63 ini hanya menjadi satu perjuangan politik, parti-parti politik dan pemimpin parti politik selepas saya menceburi politik setelah saya ditahan dalam ISA. Antara yang telah pun diselesaikan dan isu penurunan kuasa perikanan laut dalam, juga penurunan dan pengiktirafan Jabatan Kerja Raya JPS sebagai jabatan teknikal, dan kita juga telah mendapat kita punya kuasa tenaga elektrik dan sebagainya. Ini isu yang penting yang sedang diselesaikan dan mudah-mudahan ini dapat diselesaikan dengan cepat. Ada beberapa isu yang penting yang sedang dibincangnya. Ini isu-isu yang paling penting sebab dia menentu tentang duit hasil. Bukan saja hak 40%, tetapi juga isu royalty dan export duty and petroleum in lieu of royalty dan import duty and petroleum products. Ini semua ini mempunyai nilai yang tinggi. But the most important right now is the 40% net revenue. Isu 40% ini amat penting disebabkan 40% ini bukan amount yang sedikit. Amount dia hampir 20 bilion, 40%. Jadi bayangkanlah apa amount ini boleh buat untuk pembangunan kita, selesaikan masalah kita. Kita memerlukannya untuk membangun negeri kita sebab negeri Sabah antara yang termiskin dan dari segi pembangunan memang kita terbelakang. So how do we catch up kalau kita tiada kemampuan? Jadi inilah isu sekarang ini kita mau dipercepatkan dan mudah-mudahan if this issue is resolved, kita boleh bernapas kerana ini bukan peruntukan yang tahun-tahun. Ini adalah revenue stream for Sabah. Tuntutan untuk mengangkat Sabah dan Sarawak kepada status wilayah bertujuan untuk mengembalikan status kedua-dua negeri seperti dipersetujui ketika pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Status itu penting dan seharusnya menjadi agenda utama supaya kebajikan rakyat di kedua-dua negeri itu lebih terbela. Isu kedudukan Sabah dalam Malaysia, perubahan perlembagaan untuk mengembalikan kedudukan Sabah Sarawak dalam Malaysia, di mana pada tahun 76 status Sabah dan Sarawak telah diturunkan setaraf dengan negeri-negeri di Semenanjung dan menjadi negeri nombor 12 dan Sarawak menjadi nombor 13 dan sebagainya. Definisi persekutuan juga telah pun diupdatekan kerana dalam perlembagaan sebelum diubah, persekutuan adalah ditakrifkan sebagai persekutuan yang diwujudkan pada tahun 57. Tiada persekutuan Malaysia. Kita telah meminta supaya definisi ini diubah dan telah pun diubah pada tahun 2021 mungkin. Dan begitu juga dengan kedudukan Sabah di mana sekarang Sabah Sarawak dikira sebagai sama status dengan Semenanjung. Sebelum saya ditahan, dia bilang, Jeffrey, ini Sabah Sarawak sama status dengan Perlis. Mana boleh Sabah Sarawak disamakan dengan Perlis? Sabah Sarawak dan Semenanjung adalah 3 entiti mendudukan Malaysia sama equal.
Persempadanan semula kawasan pilihan raya dibangkitkan Datuk Seri Jeffrey Kitingan di Dewan Rakyat. Kata ahli Parlimen Keningau itu sudah tiba masanya Kerajaan Persekutuan mengembalikan 1/3 daripada kerusi Parlimen kepada Sabah dan Sarawak. Justru jelas Jeffrey, persempadanan semula kerusi Parlimen perlu dimanfaatkan kerajaan untuk mengembalikan hak yang terhakis sejak sekian lama itu. Isu kursi ataupun perwakilan Sabah dan Sarawak dalam Parlimen. Sabah dan Sarawak harus memegang kunci untuk 2/3 itu. Pada waktu itu, Singapura mempunyai 15 kursi, Sarawak kalau saya tidak silap 24 dan Sabah 16. Jadi bila Singapura keluar, sepatutnya kursi Singapura itu distributed between Sabah dan Sarawak supaya the proportion masih sama. Pada hari ini, nisbah kursi di Semenanjung adalah 75%. Sabah dan Sarawak combine together hanya 25%. Ini berarti Parlimen boleh bila-bila masa mengubah perlembagaan yang menghilangkan kuasa ataupun hak-hak Sabah dan Sarawak sebab mereka sudah ada lebih daripada 2/3. Kalaupun Sabah dan Sarawak tidak bersetuju, combine together pun tidak boleh blok. Sebab itulah sekarang kita minta supaya proportion kursi ini balik kepada asal, iaitu Sabah dan Sarawak 35% dan Semenanjung hanya 65%. Kita mau mempertahankan hak Sabah. Dan itu sebab kita tidak mau parti-parti Semenanjung pergi tanding di Sabah dan Sarawak. Sebab sudah pun kursi kita sikit, dia pergi tanding lagi, dia ambil untuk kursi, tambahlah kurang kita punya kedudukan kuasa kita. Jadi ini perlu mereka faham kenapa Sabah dan Sarawak mengatakan don't come here and take our seats. Sebab you already have enough. We don't. Sudah pun sikit, mau kena ambil lagi di sana, it's not fair. Hari Sabah sebenarnya adalah hari kemerdekaan Sabah. Kemerdekaan ini adalah satu agenda utama pemimpin kita dahulu. Hari Sabah dan kemerdekaan Sabah adalah antara perjuangan asal saya. Itulah sebab kita harus bersatu hati memperjuangkan Hari Sabah ini dan meraihkan Hari Sabah ini sebagai hari kemerdekaan kita. 31 hari bulan Ogos tahun 63. Hari ini adalah hari yang bersejarah kerana hari ini Sabah bekerjaan sendiri dan hari kemerdekaan Sabah. Saya mengajarkan semua belia dan orang muda supaya bersatu hati untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan dan memahami sejarah supaya kita boleh membangunkan negeri kita, memajukan negeri kita dengan lebih kukuh, lebih baik daripada pemimpin-pemimpin yang dahulu. This year kita merayakan Hari Sabah dan Hari Sabah telah digazetkan sebagai Hari Sabah. Kita harus mengiktirafkan Hari Sabah ini sebagai Hari Kemerdekaan Sabah dan merayakannya setiap tahun atau memperingati episod dalam sejarah ini. Dengan pengiktirafan ini, dengan kesedaran ini, kita boleh mengukuhkan lagi kedudukan kita dalam Malaysia untuk menuntut hak kita. Dan itulah sebab kita harus bersatu hati memperjuangkan Hari Sabah ini. Dan saya amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana akhirnya mereka bersetuju dan telah dibincang dengan Kuala Lumpur pun, Perdana Menteri pun dia tiada halangan. So we should now move forward with that. My message to the younger generation, the future generation, is first of all to know what you need to know. Iaitu mesti ada pengetahuan dan kesedaran tentang sejarah kemerdekaan Sabah, sejarah penubuhan Malaysia dan sebagainya. Dan apa agenda-agenda pemimpin kita dahulu, tanpa pengetahuan dan kesedaran ini, kita tidak akan ada hati untuk berjuang, untuk menuntut hak kita. Kepada generasi yang akan datang ini, generasi perlu belajar daripada sejarah supaya kita boleh
menurunkan hasil daripada perjuangan ini kepada rakyat kita, pada generasi yang akan datang, supaya Sabah akan menjadi sebuah negara yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan jiran-jiran kita. Jadi tidak ada perjuangan yang tidak ada pengorbanan. The purpose of life to do something. No cause, don't live because you have no purpose. Jadi saya mengajakkan semua belia dan orang muda supaya bersatu hati untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan dan memahami sejarah. Marilah kita berjuang. Nikalilah. Based on its mission of improving the quality of life of the people of Sabah, the people would know what to do. They will know how to decide for themselves, how to solve their own problems, and how to organize themselves better.